Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, buat masa ini negara kita tidak mewujudkan ombudsman kerana kita telah mempunyai Biro Pengaduan Awam Malaysia BPA yang melaksanakan tugas dan peranannya. Biro Pengaduan Awam merupakan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab sebagai badan pengawas yang menjalankan tugas-tugas pemantauan serta mengurus dan membantu menyelesaikan aduan-aduan awam yang diterima. Dalam masa yang sama, pelbagai usaha telah dan akan diambil bagi meningkatkan lagi keberkesanan peranan Biro Pengaduan Awam ini, termasuk memperkenalkan garis panduan baru pengurusan aduan awam 2014 bagi mencapai hasrat tersebut. Yang Berhormat Segambut. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Amat Berhormat pernah kata GST adalah baik untuk negara kita sebab di dunia terdapat 190 buah negara melaksanakan GST. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, saya minta Menteri pakai logik yang sama, alasan sama yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri. Sebab sistem ombudsman ini dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 100 buah negara di dunia ini. Jadi, mengapa Malaysia tidak mahu pakai? Jadi saya minta Menteri jawab satu soalan yang menaraf ombudsman world class, jangan double standard. Ada lagi satu soalan. Ya, mengapa garis panduan SOP piawaian prosedur operasi, SOP polis menembak dengan senjata api adalah satu perkara yang sulit classify. Saya percaya kita semua nak tahu bila polis boleh menembak, shoot from behind, shoot to kill, shoot masa car chase. Jadi kita mesti mahu tahu mengapa ini perkara SOP adalah satu classify. Itu saja. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih atas soalan, tapi jangan marah-marahlah. Ini soalan boleh tanya baik-baik. Tak semua perkara boleh pakai logik, Yang Berhormat. Tolong ulang sekali. Tolong ulang sekali, Menteri. Duduklah. Tak, Yang Berhormat, yang gelap banyak ni Yang Berhormat. Okey, contoh. Ada perkara ni contohlah. Kalau kita pakai logik dalam semua perkara, saya boleh kata GST dipakai oleh semua negara. Ada 2 negara sahaja yang pakai dalam negara ASEAN yang belum pakai. Termasuk Malaysia 3, iaitu Myanmar, Brunei. Tak ada GST. Tapi ombudsman dalam ASEAN hanya 3 je pakai, iaitu Indonesia, Thailand, Filipina. Kalau nak pakai logik, kita boleh kata Singapura pun tak ada ombudsman. Jadi kalau kita nak pakai logik begitu, tapi ini bukan, maknanya Singapura tak pakai. Apa salah Malaysia tak pakai kalau Singapura pun tak pakai? GST semua negara ASEAN pakai, kecuali 3, ombudsman hanya 3. Sebab itu saya mulakan tadi, tak boleh kita pakai logik. Sebab apa? Sebab kita ada banyak perkara yang saya nyatakan tadi. Yang penting adalah keberkesanan kepada perkara tersebut. Itu antara perkara yang kita buat. Nombor 2, termasuk juga peruntukan yang diberi kepada badan agensi tersebut. Tapi saya nak beritahu Yang Berhormat, dari segi penambahbaikan, saya dah pun berbincang. Memang tiap-tiap tahun kita ada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh BPA, yang saya minta untuk dibentangkan atau diedarkan kepada ahli parlimen. Kerana kita serius dalam usaha untuk menerima aduan rakyat yang pada tahun 19 ataupun tahun lepas 2012 97,000 kita terima melalui pelbagai agensi dan 12,000 lebih yang diterima terus di bawah BPA. Jadi kita akan bentangkan supaya walaupun tidak ada tanggungjawab untuk membentangkan, kita telus, kita akan bagi kepada semua ahli parlimen mulai tahun hadapan. Nombor 2, pasal tembak. Di bawah BPA, dia ada bidang tugas. Kita ada siap Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa yang melihat 19 jabatan yang bukan di bawah BPA. Kita ada SPRM yang melihat tentang kes-kes rasuah. Dan menembak ini juga ada satu jawatan kuasa yang sudah tentu saya percaya classified atau tidak, jawatan kuasa tersebut perlu memaklumkan kepada Dewan, bukan BPA. Terima kasih. Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Berkaitan dengan sistem ombudsman ini, ini adalah satu sistem yang baik yang diterima pakai oleh banyak negara-negara maju
Dan bukan saja negara-negara maju yang menerima sistem ombudsman, tetapi juga negara-negara mundur, negara-negara dunia ketiga seperti Kenya, Jamaica, Uruguay, Pakistan, Colombia, Bosnia, banyak negara seperti mana yang diberitahu oleh Segambut tadi telah terima pakai sistem ombudsman ini. Tapi negara kita menggunakan Biro Pengaduan Awam. Biro Pengaduan Awam ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan kita tak nampak check and balance. Kita membuat pengaduan mengenai orang sesuatu jabatan atau kerajaan kepada badan eksekutif juga. I don't see, saya tak nampak bagaimana kita boleh ada satu sistem check and balance di sini. Adalah baik kalau kita wujudkan satu sistem di mana check and balance ini dibuat oleh pihak lain, pihak yang bebas, diletakkan terus di bawah parlimen. So di mana kita dapat lihat terdapat satu check and balance yang lebih baik daripada Biro Pengaduan Awam ini. Jadi saya rasa kerajaan harus memikirkan untuk mewujudkan sistem ombudsman di negara ini. Apa pandangan Menteri berkaitan ini? Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Dalam jawapan saya tak ada kata ombudsman tak baik. Saya pun setuju, kita pun setuju dan satu kajian telah pun dibuat untuk menimbangkan perkara tersebut. Cumanya buat masa ini kerajaan membuat keputusan untuk menambah baik Biro Pengaduan Awam. Dan kalau saya boleh kongsi dengan Yang Berhormat, ombudsman ini datang daripada negara Sweden. Di Sweden dia bukan ada satu, dia ada 3 badan ombudsman, Press Ombudsman, Disability Ombudsman dan Parliament Ombudsman dengan izin. Maknanya itu sistem yang digunakan di Sweden yang mungkin dilihat baik untuk diikuti, tapi tak semua ikut, bergantung kepada suasana negara tersebut. Tetapi saya nak beritahu bahawa memang Jemaah Menteri telah mengarahkan untuk satu kajian dibuat buat masa ini untuk kita memantapkan, dan saya nak beritahu bahawa ada beberapa perkara tentang Biro Pengaduan Awam yang telah pun diminta untuk ditambah baik, seperti accessibility kepada dokumen di setiap kementerian, termasuk juga program-program proaktif menemu rakyat. Contoh, kaunter aduan bergerak yang dia turun ke bawah untuk beritahu kalau rakyat nak mengadu. Nombor 2, kaunter aduan bergerak bersepadu bersama agensi-agensi lain. Ketiga, program mesra rakyat bersama SUK negeri. Dan yang keempat, dipanggil program Masja, menangani aduan sebelum jadi aduan. Ini pun ada kuasa diberikan kepada ombudsman. Tak perlu ada orang buat laporan, dia jalan-jalan tengok ada sampah, dia sendiri boleh buat siasatan. Di bawah BPA, kita ada juga kuasa tersebut, di mana pegawai BPA seramai 178 orang. Kalau dia tengok ada satu-satu yang boleh jadi aduan, dia juga boleh untuk memulakan siasatan kepada perkara tersebut. Jadi pada saya, perkara ini adalah perkara yang boleh kita laksanakan terlebih dahulu dalam masa kita menangani masalah apa yang dibangkitkan tentang ombudsman tadi. Terima kasih, Yang Berhormat.